Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, sekarang kita akan masuk tajuk tekanan atmosfera. Okay, kamu boleh baca di sebelah sini. Okay, di sini dikatakan tekanan atmosfera adalah tekanan disebabkan oleh lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Okey, lapisan udara mempunyai berat dan mengenakan tekanan ke atas permukaan bumi. Jadi semua objek yang berada di permukaan bumi akan mengalami tekanan atmosfera. Okey, kita tahu bahawa bumi kita dilitupi oleh atmosfera. Okey, kita ada atmosfera yang sangat tebal di permukaan bumi. Kamu juga dah belajar masa menengah rendah. Udara, zarah-zarah udara lebih banyak tertumpu pada permukaan bumi berbanding dengan altitude yang lebih tinggi. Jadi bila udara ini mempunyai zarah, kamu dah belajar juga masa menengah rendah, udara mempunyai jisim. Jadi bila objek ini udara mempunyai jisim, dia akan ditarik oleh graviti bumi menyebabkan dia mempunyai berat. Jadi bila udara mempunyai berat atau atmosfera mempunyai berat, dia akan mengenakan tekanan ke atas permukaan bumi. Bila dia ada berat, dia akan menekan permukaan bumi. Jadi inilah kita panggil tekanan atmosfera. Jadi tekanan atmosfera ini bertindak dalam semua arah. Akan bertindak dalam semua arah. Jadi kita katakan di sini tekanan atmosfera bumi adalah sekata. Di mana-mana di seluruh bumi kecuali pada altitude yang berbeza. Bila kita pada kawasan pergunungan, tekanannya adalah kurang. Berbanding dengan permukaan yang di bawah. Jadi ini adalah alat untuk mengukur tekanan atmosfera. Jadi nilai tekanan atmosfera kita tentukan guna barometer merkuri. Jadi ini adalah barometer merkuri yang di dalam makmal. Kita amal sekolah pun tak ada, kita pun tak ada barometer yang ini. Selalunya kalau dalam KPSM sebelum ni kita guna gambar rajah yang ini sahaja. Jadi kita lihat sebab barometer merkuri terdiri daripada sebatang tiub kaca yang panjangnya kira-kira 1 meter dan tiub kaca ini mempunyai merkuri. Ini adalah contoh barometer ringkas. Termometer terdiri barometer merkuri dia terdiri daripada satu tiub yang panjangnya 1 meter. Tiub ini kita isi dengan merkuri. Kita isi hingga penuh dan kita tutup. Kemudian dalam satu mangkuk, kita isi lagi dengan merkuri dan kita terbalikkan tiub kaca tadi ke dalam mangkuk yang berisi merkuri. Bila kita terlangkupkan macam ni, di bawah ini penutup ni kita belum buka lagi. Bila dah terendam macam ni, barulah kita buka. Kita buka penutup yang di bawah. Ini kita panggil barometer ringkas. Bila kita buka, bila penutup dibuka, terus merkuri ini akan turun ke bawah dan menyebabkan ruang di atas ini ada ruang di atas yang terbentuk ini dalam keadaan vacuum. Jadi tekanan inilah, ketinggian turus merkuri dari sini hingga sini menunjuk kepada tekanan pada sesuatu tempat. Jadi kalau kita letakkan barometer ringkas ini di permukaan bumi, nilainya adalah 760 mm ataupun 76 cm. 760 mm. Jadi tekanan atmosfera bertindak ke atas merkuri. Jadi ruang kosong yang terbentuk di dalam ini adalah ruang vacuum. Sebab tadi kita dah isi dengan penuh. Jadi bila ada ruang kosong dalam ni, ruang kosong ini adalah vacuum, tak ada apa-apa zarah. Ketinggian turus merkuri bergantung kepada magnitude tekanan atmosfera. Jadi ketinggian tadi, H tadi, bergantung kepada tekanan atmosfera di mana kita letakkan barometer tadi. Kalau di permukaan bumi yang biasa. Sekejap ya.
Okey, jadi kalau barometer ini kita bawa ke kawasan pegunungan, nilai yang kita dapat adalah berbeza. Okey, nilai ketinggian terus merkuri tadi kita saya tunjukkan nilainya adalah 760 mm. Jadi di sini kita sebut tekanan atmosfera. Okey, kita guna simbol P. ATM ni sebenarnya kecil di bahagian bawah. ATM kecil saja bawah. P ATM bukan besar macam ni. P huruf besar, P besar. ATM ini kecil di bahagian bawah, dia jadi subscript di bawah. Okey, jadi P ATM merujuk kepada tekanan atmosfera, tulis dengan nilai 760 mm Hg. Hg ini adalah simbol bagi merkuri. Okey, kalau kamu tak nak tulis 760 mm Hg, kamu boleh tulis 76 cm Hg. Dua-dua adalah sama. Okey. Okey, formula tekanan. Formula tekanan rho GH. Okey, rho GH saya biasa guna rho GH, tapi formula di sini dia tulis H rho G, mana-mana pun sama. Okey, saya selalu guna formula P rho GH. Ini adalah rho ni simbol untuk ketumpatan merkuri. Okey, rho. Okey, rho G ni adalah tarikan graviti, okey, pecutan graviti, dan H adalah ketinggian. Okey, formula rho GH digunakan untuk memperoleh tekanan atmosfera dalam unit Pascal. Kalau tadi kita dapat dalam unit cm mm Hg, jadi kita boleh tukar unit tadi ke dalam unit Pascal. Jadi macam mana nak tukar dalam unit Pascal? Kita guna formula yang ini. Okey, jadi PATM ini cara tulis yang betul. Okey, PATM sama dengan 760 mm Hg, di mana H adalah ketinggiannya adalah 760 mm. Jadi kita convert kepada meter. Okey, sebab nak guna formula mesti dah dalam unit asas. Okey, dalam basic unit 0.76 meter. Okey, tekanan ketumpatan merkuri adalah 1.36 kali 10 kuasa 4 kg per meter cube. Okey, jadi tekanan atmosfera kita guna formula ni, ketinggian 0.76 darab dengan rho 1.36 10 kuasa 4, G adalah 9.81. Okey, sekarang kita guna 9.81, kita dah tak guna 10. Okey, 10 kamu guna masa mendengar rendah ataupun masa KBSM sebelum ni kita guna 10. Tapi sekarang kita guna 9.81. Okey, bila kamu dapat nilai ini, jadi perpuluhan ini boleh diabaikan, boleh bundarkan 0.101 396 PA, ataupun kamu boleh convert juga kepada KPA. Okey, 101.4 KPA. Tak ada masalah pun boleh. Okey, ini tekanan atmosfera, kamu boleh tulis dalam bentuk Pascal ataupun dalam bentuk mmHg, cmHg, meter Hg pun boleh. Okey, jadi kalau nak dah dapat dalam unit mmHg tadi, nak tukar dalam bentuk PA, kena guna formula yang ini. Okey, nilai tekanan berubah mengikut perubahan. Okey, udara yang makin nipis pada altitude yang tinggi juga menyebabkan tekanan atmosfera menjadi semakin rendah. Ini yang saya beritahu tadi, kalau di kawasan pergunungan tekanan atmosfera adalah rendah. Okey, sebab udara semakin nipis pada altitude yang tinggi. Okey, ini adalah barometer 14. Okey, barometer 14 digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera dengan kejituan yang tinggi. Okey, maksudnya barometer 14 ini memberikan bacaan yang lebih tepat. Okey, barometer 14 punya ketinggian hampir 1 meter. Okey, alat ini digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera di pusat kaji cuaca. Okey, ini biasanya kita digunakan. Okey, barometer 14 guna di pusat kaji cuaca kita, sebab kita boleh dapat jawapan yang lebih tepat. Okey, ini adalah gambar rajah ataupun struktur barometer 14. Okey, hampir sama saja macam tadi. Okey, hampir sama dengan barometer ringkas tadi. Okey, boleh lihat sinilah. Okey. Okey, ini adalah barometer aneroid. Okey, barometer aneroid berfungsi secara mekanikal. Okey, kotak separa vacuum. Jadi kotak ini adalah separa vacuum. Dia akan berubah saiz. Okey, dia berupaya merubah saiz apabila terdapat perubahan tekanan atmosfera. Okey, jadi tekanan ini akan berubah. Okey, bila ada perubahan tekanan. Okey, isi padu
isi padu dalam kotak ini akan berubah. Jadi bila ada perubahan isi padu, penggerak ini akan menunjukkan perubahan. Okey. Okey, barometer aneroid digunakan di rumah, kapal dan pesawat udara untuk memperoleh bacaan tekanan atmosfera dengan cepat. Okey, ini kita boleh dapat dengan cepat sebab dia jika ada perubahan dalam kotak ini, okey, perubahan isi padu dalam kotak ini, penunjuk ini akan terus menunjukkan bacaan. Okey, ini adalah perbezaan antara barometer 14 dengan barometer aneroid. Okey, ini kamu boleh bacalah. Okey. Jadi untuk barometer 14 ditentukan oleh perubahan ketinggian turus merkuri. Kita kira turus merkuri yang panjang tadi. Manakala barometer aneroid ditentukan oleh perubahan isi padu kotak logam separa vacuum. Okey, saiz besar, okey, susah nak bawa. Manakala barometer aneroid dia saiz kecil dan mudah dibawa, mudah alih. Okey, barometer 14 pula mengambil masa yang lebih lama untuk memberikan bacaan tekanan atmosfera. Kenapa? Sebab merkuri itu perlu berubah keadaan dahulu, berubah tempat. Okey, manakala barometer aneroid memberikan bacaan secara langsung, maksudnya terus dapat. Okey, on the spot kita boleh dapat dengan cepat. Okey, kejituan yang lebih barometer 14 kejituan tinggi, okey, sehingga 0.1 mm Hg. Barometer aneroid kejiatuannya lebih rendah, iaitu 1 mm Hg sahaja. Okey. Okey, sekejap lagi kita akan masuk pada penyelesaian masalah.